dosa-dosa itu walaupun kecil, tapi bila dihimpun, mengekalkan dirinya dalam dosa kecil itu akan membawa kepada dosa yang besar. Maka sebab itu para alim ulama beri peringatan kepada kita, jangan memandang satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu benda yang remeh. Terutama yang kita hidup di akhir zaman ini, banyak cabaran-cabaran yang kita akan tempuh. Kalau dengan dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar yang dilakukan itu akan membawa kepada hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan apa? Sampai dia hilang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada rasa bila aku buat maksiat ni, buat maksiat. Tak rasa. Dia merasakan satu benda kebiasaan. Dia nak mendedahkan aurat, dia boleh buat dia suka dia. Bahkan orang sebab itu Nabi SAW telah berpesan kepada kita, Islam datang dalam keadaan dagang, yakni asing, dan akan kembali dagang, akan kembali asing. Orang memandang Islam ini sebagai satu benda yang pelik, satu benda yang terasing daripada kehidupan biasa manusia. Di akhir zaman, bila mana sungguh-sungguh kita nak buat kerja agama, sungguh-sungguh kita nak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Islam tetapkan, pada ketika tu orang akan menang pelik bila mana kita buat benda tu di akhir zaman. Ini dunia akhir zaman yang kita tengok pada hari ini. Kita boleh tengok suasana yang ada pada hari ini bila mana orang nak melaksanakan Islam yang sungguh-sungguh. Pakai cara Islam, orang tengok pelik. Dia ada trend-trend, dia pun kata tak ikut peredaran zaman, ketinggalan zaman dan sebagainya. Mereka lebih suka mengikut cara-cara barat untuk gaya hidup mereka mengenepikan apa yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Orang memandang dosa itu sebagai benda yang biasa. Dan kita kena ingat juga, dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh kita nak campur adukkan antara benda yang taat dengan benda maksiat. Benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita nak campur goi dalam satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Sebab itu dalam apa urusan sekalipun, pastikan bila kita buat satu perkara itu, kita buat perkara ketaatan, dan dalam masa yang sama kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendabik dada, aku buat dah banyak dah kebaikan, buat kejahatan sikit-sikit tak apa tu. Baik itu kita sedih dengan keadaan yang ada pada hari ini. Orang tergamak melakukan pelbagai perkara untuk meraih sokongan orang. Hari ini dia boleh duduk dengan para alim ulama, esok dia boleh mengalu-ngalukan orang main buat konsert. Semua benda-benda ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan satu-satu dua benda perkara yang buat baik hang seolah-olah nak menutup kejahatan yang hang buat. Kerana dosa ini, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat baik, kita sokong. Jangan pula kita kata dia buat baik, dia panggil ulama, dia buat benda-benda himpunan bersama alim ulama, kita benci dah, tak ada satu. Jangan. Kerana benda yang baik kita sokong. Cuma yang kita marah bila mana benda baik itu dicampur dengan kejahatan dan kemaksiatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak sungguh-sungguh melaksanakan Islam, ikutlah apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Masuk dalam Islam, amalkan Islam ini secara menyeluruh. Jangan pilih hulu, jangan pilih yang nak kepada hati kita saja. Jangan pilih benda-benda yang boleh menyebabkan orang tengok aku baik, orang sokong aku. Jangan. Sebab itu kita diajar supaya mengamalkan Islam dalam segenap perkara. Sebab itu dalam urusan perjuangan sekalipun, dalam urusan kita nak menguruskan media sosial sekalipun, kadang-kadang kita nampak dah, kalau kita buat fitnah ini, untung kat kita.
Tapi kita tak diajak tentang perkara itu. Sebab apa? Kita fikir tentang dosa dan pahala. Sebab itu bila mana kita melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah bertepatan dengan syarak, alhamdulillah. Tapi kalau kita buat kebaikan semata-mata nak menutup kemaksiatan yang kita buat, maka ini sangat-sangat benda yang kita takut dan bimbang. Seolah-olah nak mempermain-mainkan agama, seolah nak mempermain-mainkan ulama-ulama yang hebat, seolah-olah nampak dia bersama dengan ulama yang hebat, tapi dalam masa yang sama dia menyokong pula golongan-golongan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Sokong dengan puak-puak yang sokong kepada LGBT. Benda-benda ini semua boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita takut dan bimbang dengan suasana yang ada pada hari ini. Orang nampak maksiat itu benda yang biasa. Sampai kadang-kadang orang yang tekuk, orang buat maksiat itu yang menjadi bahan untuk cacian dan makian orang. Netizen yang ada di media sosial hari ini, bila mana seorang ustaz nak melarang ataupun nak menghalang satu-satu benda maksiat itu berlaku, maka para asatizah inilah yang akan menjadi sasaran untuk mereka menyerang. Mereka merasakan maksiat itu seperti benda yang biasa, seperti mana yang telah berlaku konsert-konsert yang lepas. Orang sanggup habiskan ratusan ringgit, tiket 200, 300 sampai 1000 pun ada, semata-mata pi nak tengok maksiat. Kita nak sebut pi tengok konsert, nama artis tu, nama artis tu kita sebut. Mereka pi tu semata-mata nak pi tengok maksiat. Bahasa kasar lagi, pi nak melawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nak buat larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ramainya adalah orang Islam, wal'ayyasubillah. Kita minta lindung daripada perkara tersebut. Sebab itu kita takut dan bimbang hari ini apabila masyarakat melihat dosa itu sebagai benda yang biasa, seolah-olah benda yang diharuskan dalam kehidupan kita, yang akhirnya membawa kepada masyarakat yang tidak bertamadun. Masyarakat kalau nak sebut yang bertamadun ini, kan, konsep hari ini Malaysia Madani. Masyarakat yang bertamadun, Malaysia yang bertamadun, orang yang bertamadun, masyarakat yang bertamadun, negara yang bertamadun mesti berteraskan kepada agama. Dan agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam yang sebenar-benarnya. Maka kalau nak tengok Malaysia ini, negara yang betul-betul bertamadun, yang ada tamadunnya, maka mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah secara menyeluruh. Tak boleh paginya kita ikut Islam, petangnya kita ikut cara kafir. Hari ini kita bersama dengan ulama, esok kita bersama dengan musuh Islam. Tak boleh. Kita kena konsisten, istiqamah dalam setiap kehidupan kita itu. Setiap apa yang kita buat mesti berpandukan kepada alim ulama. Kalau nak sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita takut ini semua benda-benda yang mengundang bala yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir jelas mereka menentang Islam. Tapi orang Islam yang sebegini rupa, kadang-kadang dia main wajah Islam, kadang-kadang dia main wajah liberal, kadang-kadang dia main wajah macam-macam yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah. Yang kita takut apa? Yang kita takut masyarakat yang ada di bawah ni. Masyarakat yang ada di bawah ni menampakkan kata apa? Duduk dengan ulama. Dia nampak yang tu saja. Sisi lain yang membawa kepada kejatuhan, kepada rosaknya akhlak umat Islam ini, dia ikut juga. Sebab apa? Sehari dah ada bersama dengan ulama, menyebabkan orang yang kita kata 50-50 ni, akhirnya dia boleh ikut apa yang dibawa oleh orang-orang yang seperti ini. Kita cakap ni secara umum, siapa-siapa saja yang ada perangai dan sikap macam tu, kita minta moga-moga dihindarkan kita untuk mengikut jejak langkah mereka. Kerana ini semua jalan-jalan yang membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik kita sokong, dia anjur majlis bersama dengan ulama, bersama dengan ulama, satu majlis yang baik, ilmiah. Cuma maksiat itu yang dilakukan sehingga orang merasakan benda itu seperti biasa, menyebabkan kita, Allahu Akbar, semakin hari semakin suka. Bagi orang yang biasa-biasa, orang awam, dia tak rasa apa. Tapi sebagai seorang yang
Kita sama-sama buat kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kerja agama ni bukan sebab duit, bukan sebab pangkat, bukan sebab jawatan, tapi kita nak sampaikan risalah Islam. Sampai tu sebab apa? Nak ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak keluarkan orang daripada kejahilan. Jahil mereka duduk dalam kegelapan, tak tahu apa. Baik kadang-kadang orang rasa sembahyang tu tak wajib atas dia. Bukan kata sembahyang Jumaat, sembahyang fardu 5 waktu tu pun orang rasa tak wajib atas dia. Buktinya satu kajian yang dibuat oleh, kalau tak silap, Dr. Fadilah Kamsah. Dia buat satu kajian tentang sembahyang fardu 5 waktu sampai semalam tu. Siapa yang tak sembahyang? Maka dapatan kajian yang menunjukkan 80% orang tak sembahyang, tak lengkap 5 waktu sampai semalam. Banyaklah kategori-kategori dah. Ada jenis pekerjaan itu, pekerjaan ini yang banyak yang menyumbang kepada orang yang tak sembahyang. Mereka merasakan biasa tak sembahyang, tak apalah, sakit qada balik. Ada orang tak qada langsung lah, biar buat tak tahu lah. Kalau cari makan ni, sehingga mereka merasakan meninggalkan solat itu seperti benda yang tak ada masalah. Sedangkan itu dosa besar bila mana meninggalkan sembahyang. Maka sebab itu kita kena bersama dengan kita menyebarkan dakwah Islamiah ini untuk kita keluarkan golongan-golongan ini supaya sedar. Supaya kita sedar bahawasanya meninggalkan sembahyang itu satu dosa yang besar. Melakukan kebajikan itu, melakukan perintah itu satu benda yang wajib. Kita nak sedarkan masyarakat supaya yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang benar itu benar, yang batil itu batil, supaya masyarakat tak sesat. Dan Allah kita ada ulun bagi pencerahan, bagi pendedahan, sebarkan ilmu. Dahlah masyarakat letih dah ni. Akhir zaman ni masyarakat letih ni, tenang dah ni kan? Kalau kata di luar negara orang sedang berperang, orang pencok badan, kena tembak, kena apa. Sebab serangan daripada musuh Islam ni tak berhenti kepada kita. Dalam ni pun banyak, di luar pun banyak. Maka para alim ulama usaha apa? Usaha nak selamatkan golongan ni. Dah usaha dah okey sikit. Tiba-tiba dapat pemerintah yang menganjurkan perkara yang boleh merosakkan lagi anak-anak kita. Allah. Dah masyarakat teruk dah, ulama teruk dah buat ni, cuba perbaiki akhlak-akhlak anak-anak muda, akhlak-akhlak masyarakat yang ada, beri penjelasan kepada agama. Tiba-tiba welcome to Malaysia. Allahu Akbar. Memberi satu apa? Satu gambaran yang sangat-sangat terbuka kepada Malaysia. Hang nak main majlis ilmu, main. Hang nak main maksiat, main. Tak ada masalah. Malaysia yang terbuka. Maka akhirnya membawa kepada kemaksiatan yang berleluasa. Tugas nak buat baik, nak ajak orang buat baik, ini satu benda yang sangat-sangat sukar. Maka kalau tak boleh kita buat benda yang susah, yang payah ini, jangan kita halang kerja baik. Dan jangan kita buat benda yang bertentangan dengan benda. Dah kita tak mampu orang ajak kepada baik, bahasa mudah, jangan ajak orang buat jahat. Cukup hanut dia saja kalau tak mampu. Tapi kita sebagai pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, kita ada satu semangat untuk melaksanakan tanggungjawab kita, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ajak orang buat baik, cegah orang buat jahat. Ini yang kita sedang usahakan. Baik itu kita bagi kesedaran. Kita cakap bukan atas dasar parti politik, tapi berdasarkan agama. Sebab itu bila mana politik tidak berpandukan kepada agama, maka hasillah politik orang sebut politik ni kotor. Sebenarnya buatlah apa pun, insya-Allah dia akan jadi elok kalau berdasarkan panduan agama. Mentadbir, ikutlah cara agama. Yang mana yang halal, yang mana yang baik, buat kita suka. Tapi benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan cuba buka peluang dan ruang kepada orang buat. Tambah kalau buka secara official pula, lagi-lagilah orang seronok nak buat maksiat yang akan merisaukan kita sebagai orang yang buat kerja agama, nak memastikan masyarakat kita ini bebas daripada kemaksiatan. Nak bagi orang sedar bahawasanya maksiat yang berlaku hari ini cukup besar ni, tu pun orang tak sedar.
Tapi ada orang yang sanggup membuka ruang secara luasnya mempromosikan maksiat kepada masyarakat. Allahu Akbar. Sebab itu bila mana kita duduk dengan para alim ulama ini, kita boleh melihat mereka tak henti-henti melakukan kerja ataupun berdakwah ini. Walaupun ditentang, walaupun dikenakan pelbagai sekatan dan sebagainya. Kerana ini satu benda yang sangat-sangat sukar. Maka insya-Allah bila mana kita sama-sama faham tentang agama, faham tentang keadaan masyarakat di akhir zaman ini, moga-moga kita semua pakat buat kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Pakat-pakat kita sumbang seorang sikit supaya apa? Mudahkan kerja para alim ulama, dan kita juga menjadi sebahagian orang yang meneruskan apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kita bukan nak apa pun, kita nak redha Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana amilin yang terlibat dengan perkara di atas, sudah pasti ianya akan berakhir dengan terhenti al-futur dari meneruskan perjuangan. Maka kita, orang yang berusaha nak membaik pulih masyarakat, nak bawa apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, meneruskan perjuangan baginda Nabi SAW, mestinya kita bawa benda yang Rasulullah bawa yang baik. Ajak orang buat baik, tinggalkan kemaksiatan. Maka dalam masa yang sama, kita pun kena pastikan diri kita yang tu. Kita duk ajak orang buat baik, tiba-tiba kita buat maksiat. Kita takut dan memang termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu sebut benda yang kamu sendiri tak buat? Kita sebut kepada orang supaya buat kebajikan, supaya kembali kepada Islam, amalkan sunnah Nabi SAW. Tiba-tiba kita sendiri tak buat benda. Kita sebut kepada orang supaya jauhkan diri dengan maksiat, tiba-tiba kita sendiri melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kita tergolong dalam golongan itu. Tapi jangan salah faham. Jangan menjadikan ayat itu sebagai ayat untuk kita berhenti buat kerja agama. Jangan. Kerana kalau kita lari daripada perjuangan, jangan kita merasakan habislah perjuangan pakai mampu macam tu dah. Kita lari, Allah akan ganti dengan orang yang lagi baik daripada kita. Sebab itu dengan merasa kita dalam perjuangan ini, jangan merasa kita yang paling hebat. Jangan merasa kita lah akan jadi segala-galanya. Aku dulu yang mengasaskan perjuangan ini, kalau aku lagi pakai mati dalam perjuangan ini, jangan. Kerana ini perjuangan yang mulia, berteraskan kepada Islam, meneruskan perjuangan Nabi SAW. Jangan menjadikan ayat itu sebagai kita nak berhenti buat kerja agama. Aku malah nasihat orang lah, aku malah ajak orang baik lah, sebab aku pun bukan baik mana. Lagi aku suruh orang, aku tak buat, aku dosa banyak agak aku. Jangan doa kat dulu. Kalau kita hayati hikmah pengajaran ayat ini sangat besar. Kenapa? Bila kita faham elok ayat ini, bukan setakat kita ajak orang menjadi baik insya-Allah, tapi dalam masa yang sama kita sedang mentarbiyah diri kita. Sebab itu kita main kuliah, kita main tazkirah, kita main apa-apa majlis. Hari ini bukan sebab kita nak kata ke orang saja, tapi kita nak beri kesedaran kepada diri kita. Kita main sini bukan kita kira nak kata ke orang, kita nak hina orang. Sebab itu dalam kitab Madza ya'ni intima'i fil Islam, kitab Abdul Hadim peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Abu Yahya Syekh Ahmad Hamid Zamzam rahimahullah taala, disebut apa? Di mukadimah kitab itu di bawah satu hadis yang melarang kita untuk menghina orang, larang untuk kata tak elok kepada orang. Maka diberi penjelasan di sana, bila mana kita sebut satu-satu benda yang buruk kepada orang, dalam masa yang sama kita nak bagi rasa diri kita ni bagus. Dia tu golongan tu semua tu golongan-golongan yang hina. Dalam masa yang sama kita nak bagi nampak mereka hina, nak bagi nampak kita mulia. Lagu tu tak boleh. Tapi kalau kita sebut
Sebab kita sedih, kita takut dan bimbang golongan itu terus dengan kemaksiatan. Kita takut dan bimbang masyarakat akan terus lena dengan maksiat, maka sebut untuk memperbaiki masyarakat ummah itu boleh. Dalam masa yang sama juga kita nak memperbaiki diri kita. Bukan kita nak kata ke orang semata, tapi kita kata juga kat diri kita supaya kita sedar dan kesal. Maka pada ketika itu, bukan saja orang yang kita dakwah akan jadi baik, insya-Allah kita juga akan jadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita tak mau masuk dalam golongan yang sembang saja tadi. Kita nak jadi orang yang sampaikan dakwah dan kita pun beramal dengan apa yang kita sampaikan. Kita cakap dan kita buat. Macam yang kita sebut, cakap serupa bikin, bikin serupa cakap. Kita buat apa yang kita cakap. Maka ketika itu insya-Allah kita suruh orang sama-sama hadir majlis ilmu, maka kita pun hadir majlis ilmu. Kita suruh orang bersama dengan para alim ulama, kita pun bersama dengan para alim ulama. Kita larang orang melakukan maksiat kepada Allah, dalam masa yang sama kita pun sedar dan insaf diri kita. Aku pun bukan bagaimana sangat, aku nasihat ini juga untuk diri aku, nak elakkan diri daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sembunyikan ilmu sebab kita bermaksiat. Sampaikan semua. Kadang-kadang kita simpan kan, Syekh Ifatah ni kena kat aku sendiri. Sebut benda tu walaupun kadang-kadang kita buat juga. Contoh, kita ni jenis duk suka kata ke orang mengumpat lah benda-benda hak yang diharamkan mengumpat. Maka kita orang larang kepada orang jangan mengumpat. Dalam masa yang sama tu kita sedang menasihati diri kita supaya aku pun jangan mengumpat. Kita tengok orang tengok benda haram, maka kita pun larang. Sedangkan kita pun tahu kita pun tengok benda haram. Kan? Main dengan handphone ni kadang-kadang dia bukan tapi dia main tu tang kuliah dia laju sikit. Tak kira main orang iklan tu dia buat film sikit. Padahal iklan ni hari tu tok layan juga. Tiba-tiba dia tengok orang buat maksiat tersebut sama macam yang dia buat, maka dia cuba nasihat itu sebagai nasihat untuk diri dia juga. Maka insya-Allah masyarakat akan jadi baik. Sebab apa? Dia usaha elakkan diri daripada maksiat dengan dia nasihat orang pun jadi baik, insya-Allah dia pun akan jadi baik. Tapi kalau kita menggunakan alasan aku tak mau lah nasihat orang, aku bukan baik mana pun, aku bukan ustaz pun, aku ni kerja biasa saja, ilmu pun tak ada. Sedangkan dia tahu benda tu haram. Ilmu tu, dia tahu benda tu ilmu perkara tentang perkara tu, benda tu diharamkan. Dia tahu perkara kita sebut pada dia, benda ni haram tak boleh buat. Maka dia nampak benda haram tu berlaku depan mata dia, dia pun tak tahu. Sebab apa? Dengan alasan aku bukan ahli mana pun, aku pun buat benda tu juga. Kan? Maka jangan jadikan benda itu. Kerana apa? Kerana pada waktu itu bila kita biarkan maksiat terus berleluasa, dahlah kita buat maksiat lah. Dia pun buat maksiat, maka masyarakat itu ada orang yang nak tengok kemaksiatan yang berlaku. Tapi bila mana kita faham tentang ayat tadi, maka kita akan berusaha nak baiki diri kita. Dalam masa yang sama kita juga berdakwah kepada orang supaya melakukan benda yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan jadi baik. Sebab itu siapa pun kita hari ini ada tanggungjawab kita dalam melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Satu tuntutan fardu ain wajib atas diri kita semua. Nah, seperti mana hadis Nabi SAW, seperti yang kita selalu sangat dengar hadis ni, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu iman. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, maksudnya dah baca hari ni banyak kali dah, diulang balik supaya kita sedar akan tanggungjawab kita. Jangan berasa aku ni kerja kilang saja, jangan berasa aku ni kerja gak saja, aku tak ada ilmu apa, pakai aku tak boleh nak tengok orang. Jangan. Sebab kita ada tanggungjawab kita sebagai seorang pendakwah, mengajak orang buat baik dan meninggalkan kemungkaran. Ajak orang, larang orang buat maksiat. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, melihat itu para alim ulama sebut sama ada dia nampak sendiri kemaksiatan itu ataupun dia dapat tahu ada kemaksiatan yang berlaku, sampai maklumat kepada dia ada benda maksiat yang sedang berlaku, maka tanggungjawab dia apa? Falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan, ataupun sebagai ulama sebut dengan kekuasaan yang ada. Antara hari ini kita boleh melihat bila mana ada kekuasaan ini, para penguasa, para pemerintah
Dia dah tahu dah ada kemaksiatan dalam negeri dia, maka dia ada kuasa, maka dia kena cegah kemungkaran itu. Contoh yang berlaku di Kedah, kita ambil contoh yang ada. Bila mana dia tahu judi itu berluasa di Kedah, maka tanggungjawab atas dia pemerintah, ada kuasa untuk mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka diharamkan, tidak disambungkan lesen perjudian itu. Maka selesai masalah judi di Kedah. Bukan isu 8 ke 22, selesai, zero, kosong. Tidak ada lagi premis judi di negeri Kedah yang beroperasi dengan kekuasaan. Apa sajalah itu contoh. Kita sebagai ketua keluarga, ini skop yang agak dekat dengan kita, sebagai ketua keluarga, maka kita nampak maksiat berlaku dalam rumah tangga kita. Masyarakat kecil dalam rumah kita, tangga kita itu ada maksiat yang berlaku, maka tanggungjawab kita untuk cegah kemaksiatan tersebut. Contoh apa? Bila anak kita, anak perempuan yang sudah akil baligh, keluar rumah tak menutup aurat dengan sempurna, tutup aurat dengan sempurna. Setengah orang ada main balut kan? Pakai tudung dah ni, tutup aurat dah ni, tapi nampak habis semua yang lain. Ketatnya, jarangnya, singkatnya, semua dah. Sebab itu tutup aurat ikut syariat dengan sempurna. Tiba-tiba anak dia tak tutup aurat dengan sempurna, dia biar lagu tu saja kena rumah, maka ada tanggungjawab atas dia yang tak laksanakan. Sedangkan dia ada kekuasaan sebagai ketua keluarga. Begitu juga dengan isterinya. Hak lagi teruk, hak suami, hak ayah yang bagi cadangan baju hak mendedahkan aurat kepada anak-anak. Bila tunang, baru tunang, kita sebut selalu dah, bila tunang, yang tunang jantan tu mainlah rumah. Main rumah, nak ambil anak tina dia, dia kena tengok wayang lah, nak pergi tengok unstall story dan sebagainya, kan, nak pergi tengok wayang. Maka pada waktu tu, yang si ayah yang ada tanggungjawab dan kuasa untuk menghalang anak dia daripada bermaksiat, dia boleh biar lagu tu je. Siap elok sikit tu tunang main nanti, siap bagi cadangan pula, semua siap elok. Kacau. Maka pada hari ini kita ada kuasa, kita ada kekuatan untuk halang orang daripada maksiat itu, maka kita kena halang. Sebab itu kita sebut hari itu apa? Sebelum kita nak capai negara Islam, yang kita nak tegakkan daulah Islamiah ni bukan benda yang kecil. Kita sebut unggang-unggang negara, tapi dia punca damai daripada bawah. Pembinaan itu kena sikit sampailah nak bentuk negara Islam. Mula dengan diri kita, diisi dengan ilmu agama, fardu muslim, peribadi muslim. Kita mengaji, dapat ilmu, kita amalkan semua-semua insya-Allah. Kemudian dibentuk dengan Baitul Muslim yang kita dah cerita tadi tu, kekeluargaan Islam. Macam mana kita nak bentuk keluarga-keluarga Islam? Hari ni orang semakin tinggal benda ni. Dia duk marah hak luar, tapi hak keluarga dia sendiri, hak buat benda haram dia tak larang. Hak ni yang akhirnya kadang-kadang kita susah nak tegakkan agama Islam itu, disebabkan kadang-kadang masyarakat kita pun kita tak mampu nak takbir dengan baik. Masyarakat kecil dalam rumah tangga kita. Sebab itu insya-Allah bila mana kita diisi dengan ilmu agama yang baik, kita bina keluarga yang baik berteraskan Islam, insya-Allah akan pergi pula masyarakat Islam, mujtama' muslim. Masyarakat tu diterbina dengan keluarga yang baik. Satu qaryah yang baik, masyarakat yang baik, insya-Allah sangat mudah orang kita nak angkat pemimpin yang baik untuk mentadbir negara ini. Kerana keluarga yang baik mesti diisi dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, panduan dan terasnya Al-Quran Sunnah. Bila mana orang diisi, keluarga itu diisi dengan ilmu agama Allah, bukan sekadar diisi dengan ilmu, tapi penghayatan cara hidup yang ikut sungguh apa yang diajar dalam agama, maka insya-Allah orang golongan ini sangat-sangat sukar untuk ditipu oleh orang lain. Orang nak kona, orang nak spin, orang nak putar alam, tak boleh, sebab ada ilmu agama. Yang ada teras agama dalam diri keluarga itu, insya-Allah kita akan selamat.
Sebab itu pembentukan negara Daulah Islamiah ni dia ada peringkat-peringkat kan. Fardu Muslim, Baitul Muslim, Mujtama' Muslim, dan sampailah kepada Daulah Islamiah. Sebab itu nak cakap benda ni, kita sama-sama muhasabah diri kita. Sebab itu semua kita ni ada tanggungjawab. Tu bab cegah kemungkaran satu, dengan tangan. Fa'ilam dah tak mampu, fa'ilam yastati', kalau tak mampu dengan kekuatan kekuasaan yang kita tak mampu, tapi bisa ni dengan lidah kita sampaikan nasihat, kita berikan teguran dan sebagainya. Para alim ulama beri nasihat. Sebab itu dalam pembinaan negara yang baik, para alim ulama bersama dengan pemerintah. Bukan ulama yang cari pemerintah, tapi pemerintah yang kena cari para alim ulama supaya dia berdamping dengan ulama, minta nasihat para alim ulama supaya dia dapat memandu negeri dan negara ini ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat. Fa illam yastati', tak mampu juga, fa biqalbi, dengan hati. Bagi juga ada rasa benci dalam hati, dah nak dengan kekuasaan, dengan tangan kekuasaan tak ada, dengan lidah pun tak mampu, maka cegah juga dengan hati dengan kita membenci maksiat tersebut. Ini nampak maksiat pergi join sekali, itu lagu mana keadaan iman kita. Kalau disebut apa? Wa zalika ad'aful iman, cegah dengan hati itu selemah-lemah iman. Pada waktu kita tengok maksiat, ada sikit pun dalam diri kita ini rasa benci kepada maksiat tersebut, pada waktu itu kita tanya diri kita, di mana iman kita? Sebab itu dia nak sebut kata apa? Tanggungjawab mencegah kemungkaran itu semua ada tanggungjawabnya. Terletak atas semua orang Islam, fardu ain. Cegah dengan tangan ke, dengan lidah ke, dengan hati ke, semua ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Amaran tentang perkara ini dapat difahami seperti mana hadis Nabi SAW, hendaklah kamu berjaga-jaga dari melakukan dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil akan berlonggok di atas seorang hingga ia membinasakannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW membuat bandingan terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa kecil seperti mana satu kaum yang singgah di tanah lapang, kawasan Badui, maka mereka menghadiri jamuan yang diadakan. Maka ada beberapa orang dari kalangan mereka keluar mencari kayu dan membawanya kembali. Kayu-kayu tadi dikumpul menjadi lombakan yang besar, lalu mereka menyalakan api dan memasakkan makanan apa yang mereka panggang padanya. Baik itu kita kena hati-hati, walaupun kita kata ala dosa kecil saja, tapi bila dihimpun-himpun akan memudaratkan kita, memberi kesan yang sangat besar kepada kita. Mudah kata, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena hindarkan diri kita daripada dekat dengan maksiat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuktatun sawda'u fa idza taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu wa in zadat hatta ta'lwa qalbuhu fadhalika ar-ram alladhi dzakarahu 'azza wa jalla." Seorang mukmin bila melakukan dosa, maka berlakulah satu titik hitam dalam hatinya. Apabila ia bertaubat dan meninggalkan dosa atau beristighfar, maka bersihlah hatinya. Dan sebaliknya jika ia menambahkan lagi dosa, maka akan bertambah titik hitam sehingga meliputi hatinya. Maka yang demikian itu dikatakan al-ran, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ayat-ayat itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka diselimuti kekotoran dosa dengan sebab perlakuan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Sebab itu bila mana kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis ni akan berlaku titik hitam dalam hati kita. Kita takut dan memang bila mana kita lazimkan diri kita dengan maksiat, bertambah titik hitam dalam hati kita, akhirnya meliputi hati kita sehingga menjadikan hati kita ini kerah ataupun hati kita ini menjadi mati,
pada waktu itu payah nak menerima hidayah ataupun nasihat orang. Baik itu bila main kepada majlis-majlis ilmu, orang ataupun para asatizah tuan guru sebut nasihat, rasa di hati kita, alhamdulillah, berasa itu tandanya hati kita belum mati, masih ada iman dalam hati. Kita takut dari satu masa kita dah bergelumang dengan maksiat sampai orang kata apa pun kepada kita, sedangkan kita buat maksiat dengan jelas, orang nasihat kita apa pun tak benar, kira dia je. Maka pada waktu itu kita takut dan memang hati dia dah mati untuk menerima kebenaran. Orang nasihat pun nak bagi dia baik, tapi dia tak rasa macam-macam benda yang tak elok bagi dia, sampai dia tak mahu nak terima kebenaran. Itu ada sebahagian para asatizah sebut apa? Tanda orang yang berdosa, antaranya dia malas ataupun berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada tanda-tanda ni, kita takut dan memang dosa kita terlalu banyak sehingga menyebabkan kita jadi malas untuk buat maksiat. Nak baca Quran sehari, orang ada semuka 3 ayat pun payah, malas. Nak buat solat sunat, malas. Kadang tak berasa langsung tak melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita takut dan memang pada waktu itu kemaksiatan dosa itu telah meniputi banyak dalam diri kita, sampai kita jadi malas melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang malas melakukan amal ibadah kepada Allah, hanya apa dia? Amal ibadah ni apa? Ibadah ni hubungan kita dengan Allah. Kita nak mendekatkan taqarrub ila Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Tiba-tiba ruang ibadah itu kita jadi jauh daripada, kita tak buat, kita jadi malas untuk buat ibadah-ibadah, maka kita takut dan memang jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Dia tak rasa manis melakukan ibadah. Buat juga tapi duk orang tak sedar. Tapi kalau tengok alim ulama, mereka melakukan amal ibadah ni sampai khusyuknya mereka, kan? Sampai kadang-kadang tu boleh berjam-jam melakukan amal ibadah kepada Allah, tak masalah. Kita baru ni semayang 2 bulan lepas, bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dan dia jenis orang yang malas mayang. Tiba-tiba kena tarawih, maka dia dah rasa tak nak semayang tarawih. Dia tak rasa kelazatan. Tapi bagi orang yang mereka ini banyak melakukan kebaikan, maka dia rasa lazat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang banyak melakukan dosa, kelazatan disebut halawatul ibadah, kemanisan melakukan ibadah itu dia tak rasa. Yang ketiga, ilmu yang dapat tak jadi manfaat. Main ngaji, tapi dia tak beramal pun dengan ilmu yang dia mengaji. Itu juga sebagai kita sebut apa, salah satu tanda akhir zaman. Orang yang alim tapi dia fasik, ngaji ada ilmu tapi dia melakukan maksiat kepada Allah. Dia tak beramal pun dengan ilmunya. Yang benda haram dia buat, benda yang taat dia tak mahu nak buat. Yang keempat apa? Tak boleh menangis bila dengar dosa. Tak boleh nak menangis bila mengenalkan dosa. Tengah dia buat dosa, apa tak tahu. Muhasabah diri tentang dosa, orang nak cerita pasal dosa ini, dosa. Tak berasa nak menangis, tak rasa nak teriak bila mana cerita pasal dosa. Dia kenang tentang dosa dia berasa biasa, nanti taubat, dah lagi kok nak taubat. Sebab itu kita kena hadirkan hati kita, macam mana Allah rezekikan kita boleh kuat amal ibadah kepada Allah. Ada peluang kita usahalah bangkit qiyamul lail, merayu dan merintih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis kita dengan dosa-dosa kita. Dan sebagian ulama sebut, bila menangisnya kita merintih dengan dosa-dosa, yang air mata yang keluar daripada rintihan teringat kita dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu, maka lumurlah di seluruh badan kita. Karena sebagian ulama sebut menjadi binting daripada api neraka, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ruang kita di atas muka bumi ini banyak. Tambah-tambah kita yang buat kerja agama, yang nak pastikan Islam ini terus subur, pastikan diri kita cuba sampai mungkin. Cuba nak usaha, tapi tak jadi juga, maka jangan berputus asa. Memanglah kita ini manusia,
Terkadang kita buat baik banyak, hari tu rasa nak buat ibadat tak sudah. Orang ajak pergi mana bertemu bila kan dia minat mengai, orang mengai tak mengai dah nak buat ibadat. Tapi bila mai kadang-kadang dia iman dia turun menjunah, dia buat maksiat tak ingat apa dah, buat jahat. Sebab kita ini manusia, iman kita yazid wa yanqus, naik turun biasa. Tapi jangan kita sesekali membiarkan maksiat itu terus bermahara dalam diri kita. Terus bertaubat. Kita sedang dengan maksiat yang kita buat, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terizafkan diri kita dan jangan putus asa. Kadang-kadang kita susah nak tinggal maksiat tu, tapi teruskan usaha walaupun susah-susah, tiba-tiba buat lagi, terbuat bukan sengaja, tak sengaja, balik dia buat pun tidak maksiat. Maka terus bertaubat dan terus bertaubat. Moga-moga satu masa insya-Allah Allah beri kepada kita kekuatan untuk tinggal terus maksiat tersebut. Dan kalau kita tak dapat tinggal lagi pun, kita sedang berusaha meninggalkan maksiat tersebut. Moga-moga kita ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dah cuba sedia mungkin ya Allah untuk tinggal maksiat ini, tapi tak mampu nak tinggal semua lagi. Kita dalam usaha ikhtiar, jangan putus asa untuk usaha meninggalkan maksiat yang kita buat. Moga-moga insya-Allah Allah golongkan kita semua dalam golongan yang sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama kita juga berusaha nak tarik lebih ramai orang supaya sama-sama dengan kita melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya bersilap terkasar bahasa. Terlanjur bicara, insya-Allah jika diizinkan Allah Subhanahu wa taala, sambungan seterusnya kesan al-futur. Kesan al-futur terbahagi dua, satu kepada para amilin, yang kedua kesan dia penyakit futur ini kepada jamaah. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala alam. InsyaAllah akhir sekali seperti mana biasa, di akhir ini saya ambil peluang untuk sama-sama seperti mana yang saya bawa tabung untuk sekolah yang sama-sama kita bina, seperti Tafaqquh Fiddin di Pondok Kejai, untuk pengurusan dan pembinaan. InsyaAllah moga-moga sedikit sumbangan itu dapat meringankan bebanan yang kami tanggung di sana. InsyaAllah moga-moga ia juga menjadi sebagai bekal akhirat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعارف على نصرة شريعتك. ووسق اللهم ربطها وعلمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكلك وأحياء نعمتك ومن سعادة شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.